Kalau yang ada guarantee ni. So faham Okay, and then yang kedua dia adalah featured. So featured warna tagging warna orange. So warna orange ni ditulis adalah contests are displayed more permanently on the browse contest page to attract more entry. Sama juga macam featured dekat job kan. So featured dekat job tersebut selalu keluar. Kalau featured ni ada dekat kontes, termasuk kontes tersebut pun selalu keluar bila orang cari. And then tujuan ni kenapa dia selalu keluar? Disebabkan untuk menggalakkan lebih ramai orang untuk sertai kontes tersebut. Ini semua adalah features berbayar features berbayar yang dibayar oleh klien. Ini kalau macam bagi kita contohnya, kalau kita tengok kontes-kontes tersebut ada feature, so kebiasaannya kontes tersebut ramailah orang yang join, and then kita punya persaingan itu akan jadi tinggi lah. Dia contoh. Okay, and then yang ketiga adalah urgent. So urgent ni adalah contest are open for entry submission for only 24 hours. So awarding of entry may be done immediately as the contests are usually time sensitive. So urgent dekat contest ni lebih kurang dengan urgent dekat job, iaitu job ataupun kontes tersebut hanya dibuka selama 24 jam sahaja. So tak lebih 24 jam sahaja. And then biasanya kalau kita join kontes-kontes yang ada urgent ni, kita akan dapat result tu laju lah. Kita macam hari ni join, esok dah ada lah pemenang dia. Dia laju. Kan, tak perlulah kita nak tunggu seminggu ke sampai kontes tutup dan sebagainya. Tak perlu. Kat sini hari ni join, esok dah ada pemenang dah. Laju je. Okay, and then yang keempat adalah seal. Okay, so seal adalah sama juga seperti yang bid tadi tu. Okay, sebelum ni kita boleh yang job tadi kan. Okay, sebelum ni kita boleh tengok orang lain punya proposal. Sama juga dengan kontes. Okay, kontes ni sebenarnya kita boleh tengok entry orang lain. Kita boleh tengok penyertaan orang lain. Kita boleh tengok, semua kita boleh tengok. Apa yang dia buat, apa yang dia design, semua kita boleh tengok. Siapa dia, nama dia, semua kita boleh tengok. Tapi bila kontes tersebut ada seal ni, iaitu warna biru cair ni, bermaksud kita tak boleh tengok. Semua tu di hide. Kita tak boleh tengok. Dia jadi sama juga macam yang job tadi tu. Okay, so faham Okay, so listing yang seterusnya adalah listing yang seterusnya adalah top contest. So top contest ni kalau kita tengok contest yang ada tulisan ataupun tagging top contest ni, bermaksud the best freelancer are automatically send an invite to join the contest. So kiranya top freelancer ni yang dekat freelancer.com ni, diorang akan dapat invitation untuk join contest tersebut. So contoh kalau kita ni adalah best freelancer dalam antara yang the best kan, so kita akan dapat invitation untuk join. So bermaksud contest tersebut persaingannya mungkin lebih kuat lah. Sebab yang join tu boleh dikatakan yang best kan, yang the best semua kan. So kalau kita menang, bermaksud kita adalah best out of the best kan. Contohlah itu yang terbaik di kalangan yang terbaik. So macam tu. Ini kebiasaannya kalau top contest ni, dia punya hadiah dia besar-besar lah kebiasaannya. Okay. So seterusnya kita akan pergi kepada bahagian NDA. So NDA ni sama juga macam NDA dekat job, iaitu sebelum kita bid ataupun sebelum kita join sesuatu contest tu, kita kena sign agreement dulu. Dia ada agreement dia yang kita kena sign. So kita kena setuju dulu, kita kena sign, barulah kita boleh join contest tersebut. Okay, so seterusnya adalah tagging yang ada tulis private. Dia warna orange juga. Misal macam featured tadi kan, featured tadi pun warna orange juga. So private pun warna orange juga. Tapi tulisan je lah yang private. So private contest are unsearchable on search engine. To keep details in private contest discreet. So you must be logged in to your freelancer.com account to view them. So kiranya kalau kontes-kontes yang ada private ni, bermaksud hanya orang yang ada account freelancer.com ataupun orang yang log in dalam account freelancer.com sahaja boleh nampak. Kalau selain daripada tu, contoh orang luar dan sebagainya, tak boleh tengok kontes tersebut. Tu yang tulis private tu. Okay, and then yang seterusnya adalah yang ke-8,
Okay, these contests are highlighted in yellow, okay, to make them more noticeable to freelancer. Itu yang ada highlight ni. Kalau ada tagging highlight ni bermaksud kontes tersebut ada highlight dalam warna kuning, supaya kita sebagai freelancer ni bila kita cari kontes dan sebagainya, okay, kita punya perhatian lebih tertarik terhadap kontes tersebut lah, dia akan menarik perhatian, supaya mungkin kita akan buka, kita akan baca, dan mungkin kita akan join lah kalau kita berminat. Dia lebih kepada untuk attract kita punya perhatian. You faham? Sekejap saya punya lampu kat atas ni sulur muka saya pula. Silap aku sedikit. Okay, so kita akan teruskan. Okay, so seterusnya adalah okay, so seterusnya okay, selesai kita punya bahagian listing tadi ataupun tagging tadi kan. Okay, so yang pertama kiranya slide yang seterusnya adalah kita akan ajar macam mana kalau kita dah jumpa sesuatu kontes yang kita rasa berminat untuk join, macam mana cara nak join tu. Yang tadi kita dah ajar macam mana cara nak bid dan sebagainya kan. So yang untuk kontes ni pula macam mana kita nak join sesuatu kontes tu. Okay, so yang pertama adalah langkah pertama yang kita kena buat, kita kena pilih lah. Kita kena pilih dan kita kena buka lah kontes mana yang kita rasa kita berminat. Contohnya, saya pilih kontes yang dekat depan ni. Ni contoh dekat depan ni. So saya buka, saya klik dekat kontes tersebut, maka interface dia akan keluar seperti yang di depan ni. Iaitu yang pertama, dekat nombor 1 tu, itu adalah kontes title. Dia lebih kurang macam job juga kan. Bahagian atas akan ada title. And then dekat bahagian nombor 2, kalau kita nampak dalam gambar tu dia ada macam kabur-kabur sikit, tapi dekat situ dia tulis entries. So dekat situ, kalau kita klik dekat bahagian situ, kita boleh tengok penyertaan daripada orang lain. So entries orang lain, macam mana diorang buat dan sebagainya. Kalau kita klik dekat situ, kita boleh tengok. Okay, kat nombor 2 tu okay, and then seterusnya adalah nombor 3, iaitu contest description. So dekat contest description ni, macam biasa juga sama macam job, kita kena baca, kita kena fahamkan. So contest description tu akan tulis semua information ataupun info-info, information dan segala benda yang kita perlu tahulah sebelum kita join kontes tersebut. Sebagai contoh, kontes ni adalah melibatkan logo. So logo macam mana yang dia nak? Contoh macam logo yang 3D ke dan sebagainya, apa semua. So bila kita baca, kita fahamkan, kita buat kita punya penyertaan tu berdasarkan requirement dekat contest description tu. Kita buat berdasarkan requirement kat situ lah. Okay, and then nombor 4, so kita akan nampak dia punya about the employer. So kita boleh tengok employer tersebut datang daripada negara mana, lepas tu apa yang dia dah verify. Contoh macam payment verify, and then sama juga macam sebelum ni, payment verify, ada email verify, identity verify, phone number verify dan sebagainya. So kita boleh tengok apa yang employer tersebut dah verify lah. Okay, and then yang nombor 5, okay, so dekat situ lah harga. Harga ni adalah contest exact harga, iaitu harga tu dah fix. Tak boleh kurang, tak boleh nego untuk tinggikan ataupun nak kurangkan, semua tak boleh. Itu adalah fix. Kalau dekat situ tulis 250 USD, maka kita akan dapat 252 USD tersebut kalau kita menang. Faham? Okay, so ni kalau kita klik tadi dekat bahagian nombor 2 tadi tu, dah kita pasang tadi kan, nombor 2 kan, nombor 2 tu ada tulis entry tu. So kalau kita klik dekat situ, okay, dia punya interface adalah macam ni lah. Dia tengok kat gambar yang belah kiri tu. Okay, so kita boleh tengok orang lain punya penyertaan. Contoh macam kat situ kita boleh tengok orang lain punya logo. Dan orang lain punya logo ada yang warna hijau kuning. Lepas tu ada yang warna kuning apa tu? Kuning coklat ke apa tu? Saya tak pasti sangat. Okay, dan ada yang warna hitam, ada yang macam-macam. So kita boleh tengok orang lain punya penyertaan. Macam mana orang buat. So kita boleh nampak, kita boleh tengok semua. Okay, tapi kalau kita pergi dekat kontes yang dia ada tagging yang seal tadi tu, yang warna biru cair tu kan, so bermaksud kita tak boleh tengok orang lain punya penyertaan.
So macam mana rupa dia adalah dekat bahagian kanan bawah tu, dekat gambar tu, gambar bahagian kanan bawah tu kan. So dekat situ kita nampak ada gambar mangga. Setiap entries tu ada gambar mangga. So kita hanya boleh nampak gambar mangga tu je. Macam mana design orang semua tu kita tak boleh nampak. Tu kalau pensil. Okay, faham Okay, so cara kita nak join kontes, contoh macam kita dah tengok tadi, kita dah decide kita rasa okay, kontes ni kita boleh buat lah. Dan ini kita rasa macam nak buat dan sebagainya. Okay, cara kita nak join, okay, kalau kita perasan, kita balik pada awal ni, cara kita join, dekat bawah harga tu, dekat bawah nombor 5 tu, ada satu button warna biru tu kan, iaitu dia tulis kat situ adalah submit my entry. So kalau kita nak join kontes ni, button tersebut lah yang kita kena klik, submit my entry tu. So bila kita klik button tu, apa yang interface akan keluar adalah seperti ini. Nampak button warna biru tu kan, yang dalam kurungan warna orange kan, warna kuning kan. So bila kita klik, barulah dia akan keluar interface seperti dalam gambar ni. Okay, so kat situ kalau kita tengok, ada dia punya apa details yang kita perlu isi kan. Ada entry, ada describe your entry, ada add file, license content dan sebagainya. So yang benda yang pertama macam biasa kita kena isi adalah title lah. So kita letak tajuk kita punya ataupun kita punya title, entry kita tu apa. Contoh macam kat sini kita buat logo kan, logo and brand package for pizza takeaway kan. So kita buatlah logo apa, logo kita ke, logo for pizza takeaway ke, kita namakan dia title tu. Title ni dia tak ada efek sangat lah, kiranya tak ada penting sangat. Tapi dekat dia punya bawah dia tu penting. Contohnya dekat bahagian describe your entry kan, kat situ penting. So dia penting macam mana? Penting untuk kita explain kenapa kita buat kerja tu macam tu. Sebagai contohnya kalau macam kat sini logo, kenapa kita design logo tu macam tu? Contohnya kita gunakan warna hitam. Contohnya logo kita tu ada gambar kuda contohnya. And then dia berwarna hitam. So kita explain lah kenapa kita pilih kuda, disebabkan kuda melambangkan kepatasan. So bila kepatasan ni sangat sesuai dengan pizza punya pizza macam laju lah korangnya masak dan sebagainya kan. So macam tu. Dan kenapa kita pilih warna hitam? Okay, disebabkan kejahatan contohnya. So kita explain benda tu, kenapa kita buat hasil kerja kita macam tu, kenapa kita buat kita punya entry tu macam tu, kita explain dekat bahagian description, describe your entry tu, supaya nanti bila contest holder tu baca, mungkin dia akan faham lah apa maksud kita punya logo tu nak sampaikan. Dia faham. Mungkin dia tengok logo kita tu macam tak lawa, tapi maksud di sebalik logo kita tu sangat bermakna contohnya. So mungkin dia akan macam wah, walaupun design tak apa menarik, tapi dia punya maksud di belakang dia tu dia sangat mendalam. So mungkin dia berminat. Faham tak? Okay, so selesai kita describe kita punya entry, so langkah seterusnya adalah kita add file. Ke bahagian kanan tu kan, kalau kita pasang bahagian kanan tu ada ruangan untuk ditulis kat situ add file. So dekat sini lah kita upload kita punya entry, ataupun kita punya hasil kerja tu kan, kita dah buat, contoh macam ni logo, kita dah buat dah logo tersebut, dah siap dan sebagainya. Okay, so dekat add file tu lah kita upload kita punya penyertaan tu, kita upload kita punya logo tu. Tapi kena ingat okay, untuk yang kita join contest, file yang kita upload adalah gambar saja. Jangan upload yang actual punya file tu, kita upload gambar saja. Kalau boleh gambar tersebut kita jadikan sebagai mockup, ataupun kita letak watermark dan sebagainya. Yang gambar kita screenshot kan, kita screenshot, kita letak watermark dan sebagainya. Okay, gambar tersebut lah yang kita upload. So kalau boleh kita gunakan mockup lah, sebab mockup ni lebih susah untuk orang tiru dan sebagainya. So kita juga letak watermark banyak-banyak ke apa semua, tu yang kita upload. Gambar-gambar macam tu je, bukannya actual punya file. Okay, so setelah selesai kita upload kita punya file, okay, langkah seterusnya adalah dekat bahagian license content. So dekat license content tu apa yang kita perasan kat situ ada tulisan kan, this entry is entirely my own, ataupun this entry contains element I did not create.
So bermaksud adakah konten ni ataupun kita punya entry ni adalah semuanya kita buat sendiri. Kalau semuanya kita buat sendiri, kita pilih nombor 1 tu lah. This entry is entirely my own. Ataupun kalau kita ada ambil daripada mana-mana, sebagai contoh kita ambil dekat stok foto ke, dekat mana-mana ke, which is ada dia punya copyright dan sebagainya kan. Okay, so yang itu kita kena pilih yang bawah dia. Nanti kita kena letak lah dia punya link dan apa dan sebagainya, apa nama file tersebut sebagainya, kita kena letak nanti. Ada dia punya macam declaration. Okay, so setelah kita letak kita pilih license content semua tu dan sebagainya, ada kita punya ataupun tak. So step seterusnya adalah kita letak kita punya entry sale price. So entry sale price ni apa dia? Okay, so kalau kita baca kat situ, enter your sale price, make sure it doesn't exceed the price that client stated. So kalau kita baca dalam gambar tu ditulis, enter the price you want to sell this entry for. If you don't win, the contest holder may still buy your entry at this price. So dekat situ bermaksud, okay, kita boleh letakkan harga untuk kita jual kita punya penyertaan tu. Kita boleh letak, contohnya macam saya letak 10 USD, 50 USD, 100 USD dan sebagainya. Tapi make sure nilai tersebut jangan lebih daripada nilai kontes tersebut lah. Contoh macam kat sini, kontes ni bernilai 252 USD. Janganlah kita letak 300 USD pula kan, mengalahkan pemenang pula. So tak nak macam tu. So kita letak harga-harga yang kita rasa berbaloi untuk kita. Okay, so kenapa kita kena letak? Okay, sebab dia adalah, kita kena tahu dalam kontes, hanya seorang pemenang sahaja yang boleh dipilih. Seorang pemenang je. Tak ada pemenang tempat kedua, tempat ketiga, sagu hati, semua tu tak ada. So tak ada. Jadi, contohnya kalau macam kontes holder ni, okay, dia dah pilih pemenang. Dia dah pilih pemenang kan. Tapi dia tengok kita punya penyertaan ni, kita punya entry ni, dia suka sangat. Dia suka sangat. Kita nak juga yang kita punya ni. So, kalau dia nak juga, dia kena beli lah. Dia kena beli dengan harga yang kita letak dekat situ. Faham So, itu adalah tujuannya. Tujuannya, walaupun mungkin walaupun kita tak menang, tapi mungkin juga kita boleh dapatkan hasil daripada jualan entry tersebut. Kita boleh dapat income lah daripada jualan. And then harga dekat sini, kita biasanya ada juga orang tanya saya, berapa harga sesuai yang nak letak? So biasanya saya akan tanya balik dekat seseorang tu lah. Saya tanya dia, berapa harga yang berbaloi untuk dia letak? Okay, kadang-kadang sebab setengah orang, dia suka letak harga yang tinggi-tinggi. Contoh masa kat sini, mungkin dia akan letak 252 USD, sama dengan pemenang. Ataupun mungkin dikurangkan sikit 200 USD kan, sebagainya kan. Sebab dia nak mahal-mahal. Tapi ada setengah orang, dia suka letak yang murah. Contoh 10 USD ke, 50 USD ke sebagainya. Supaya walaupun dia tak menang, tapi chance untuk klien tu beli tu tinggi. Sebab dia letak murah-murah je kan. So, walaupun dia tak menang, tapi peluang untuk klien tu beli mungkin tinggi lah sebab dia letak murah je. Tapi kalau kita letak harga mahal tadi tu, mungkin kalau klien tu nak beli pun dia fikir 2-3 kali. Tapi kalau sekali dia beli tu memang berbaloi lah buat kita. Sebab itulah harga tu kita kena tanya diri kita nak letak berapa. Faham Okay, and then seterusnya lepas daripada harga entry sale price tu, kita tengok dekat bahagian bawah ada promote my entry. Ini sama juga ada features berbayar tu kan, yang kita boleh gunakan lah. So tapi macam biasa saya beritahu kita elakkan aja. Tak payah guna features yang berbayar tu. Sebab dia tak ada pun memberi apa-apa kesan sangat pun dekat kita punya penyertaan tersebut. So kita boleh tinggalkan kosong. Okay, and then setelah semuanya kita dah double check, semua dah okay, semua benda kita dah isi, file kita dah upload dan sebagainya. Okay, barulah kita akan tekan submit entry, iaitu dekat bahagian gambar, kat slide tu gambar bahagian bawah kanan tu kan, gambar macam kecil tu kan. So kat situ ada button tulis submit entry. So tekan submit entry tu, jadi kita pun akan terus join lah kontes tersebut. Macam tu. So mudah saja untuk join kita kan, mudah kan. Tapi yang tak mudah dia adalah
kita kena siapkan dulu kerja tu lah. Kena buat dulu kan. Contoh macam ni logo, so kena buat dulu, dah siap logo, barulah join. Nak join tu mudah, tapi nak buat tu susah. Okay. Sama juga macam sebelum ni, yang kita cari kerja tu, nak bid tu mudah, tapi bila nak buat kerja tu, susah lah. Kita balik kan. Okay, so selepas contohnya macam kita nak join kontes tersebut, kita ni jadi pemenang, kita ni terpilih sebagai pemenang. So macam mana dia punya proses itu? Macam mana proses kita nak dapatkan duit tersebut, duit kemenangan tersebut tu macam mana kita nak dapatkan? Adakah dia akan terus direct masuk ke kita punya account ataupun ada proses-proses dia? So kita akan belajar macam mana dia punya contest handover proses tu. Okay, so kalau kita terpilih sebagai pemenang, dia akan keluar seperti dalam gambar ni, dalam slide ni kan. So nanti dekat contest punya entries tu, siapa pemenang dia akan di-highlightkan dekat bahagian atas sekali. Contoh macam kat sini, contest holder ni nama Christine Katak kan. So Christine Katak choose a winner. And then dia punya winner dia adalah apa nama dia ni, Juma Changi Z kan. Itu dia punya pemenang dia. So tu dia punya entry lah yang menang tu. So kita boleh nampak siapa dia punya pemenang. Okay, and then dia punya entry dia, penyertaan dia yang mana satu yang menang. Semua tu kita boleh nampak. Okay, and then kalau pemenang tersebut adalah kita, maka kita kena buatlah dia panggil sebagai contest handover process. So contest handover process ni adalah proses untuk kita hantar file yang sebenar dekat klien tu, and then proses untuk kita dapatkan payment. Dia bukan kita terus dapat payment kita kena hantar dulu yang kita punya hasil kerja tersebut, yang file yang sebenar. Sebab kita ingat bila kita join satu kontes tu, kita hanya upload gambar kan. So actual punya file tu ataupun file yang sebenar tu kita upload apabila kita menang saja untuk dapatkan payment tu. Okay, so kita akan tengok macam mana dia punya proses dia. Okay, so proses yang pertama, bila kita nak lakukan handover ni, bila contest handover ni, proses yang pertama adalah kita kena isi kita punya details. Kita kena sign IP transfer agreement, panggil IP transfer agreement. So to do this, carefully review the details, check the box beside and agree to sign the IP transfer agreement and sign contract. So kita kena isi dulu kita punya details. Macam kita punya nama ataupun kita punya company, kita punya number phone, address, city, state, country. So lepas kita dah isi benda tu semua, barulah kita kena tekan yang kedentik tu dekat tulisan bawah yang kecil tu kan, iaitu kita agree dengan IP punya agreement ni. So setelah semua info kita letak dan sebagainya, kita dah check dekat box kecil tu. Okay, dan kita pun tekan sign agreement ataupun sign contract kan. So sign agreement tu terus itu. Okay, and then bila kita dah tekan tu, maka siaplah proses yang pertama. Dia akan berlaku proses yang kedua pula. So proses yang kedua adalah kita kena upload actual punya file tu. Kita punya penyertaan tu, kita punya hasil kerja tu, masa ni lah kita kena upload file yang sebenar. Contohnya macam klien tu nak dalam bentuk Microsoft Word, so kita kena upload Microsoft Word. Kalau dia nak dalam bentuk Photoshop punya format kan, so nak dalam bentuk Photoshop. So masa ni lah kita upload yang file yang sebenar tu based on klien punya request. So faham Okay, and then kita boleh upload satu size sehingga 200 megabyte. So per file, so boleh katakan besar juga kan, satu file. So bila kita dah upload semua dah settle dan sebagainya. Okay, so step seterusnya adalah okay, you will get the prize money when the contest holder downloads and accept the file. So lepas kita dah upload semua tu kan, kita dah contest holder dah dapat dah file tu, dia dah buka, dia dah tengok dah, dia dah baca, dia memang betul seperti yang dia nak. Okay, maka dia pun akan releasekan duit kontes tersebut. So masa ni lah duit kontes tu akan masuk dekat kita. Selagi dia tak setuju dengan file yang kita hantar tadi tu, dia tak accept, so dia tak releasekan payment, maka duit tersebut taklah masuk. Lepas dia setuju, dia release payment, barulah duit masuk. So faham Dan kena ingat untuk kontes ni, okay, dia pun ada fee juga. Senang cerita,
apa-apa pekerjaan dalam finance.com ni, tak kisahlah fixed price ke, hourly ke, contest dan sebagainya, semuanya ada fee. Semua ada 10% fee tu. So untuk contest ni, masa bila dia ambil fee tu? Okay, masa kita dapat payment ni lah. Contohnya macam contest ni harga 200 USD. So 200 USD tolak 10% sama dengan berapa? 180 USD kan. So 180 USD itulah apa yang kita akan dapat. So faham janganlah kita tengok wah contest ni harga 200 USD, so kita akan dapat 200 USD. Tak, yang kita akan dapat hanyalah 180 USD sahaja. Saya faham dia ada tolak fee tu. Okay, so setelah semua proses tu siap, kita dah hantar yang actual punya file, kita dah dapat payment dan sebagainya, semua dah selesai kan, semua dah happy dan sebagainya. Okay, barulah akan pergi kepada proses yang last ataupun yang terakhir, iaitu feedback. Contest pun ada feedback kan, dia sama macam job. Job pun ada review, feedback dan sebagainya, contest pun ada. So both you and the client can leave feedback for one another. Just go to your dashboard page and click give feedback on the feedback notification for completing the contest handover. So lepas contest handover tersebut siap, dekat kita punya dashboard tu nanti akan keluar notification seperti yang dalam gambar tu, dalam gambar kecil ni kan. So ada keluar notification kat situ. Okay, and then kita boleh klik give feedback tu. Klik give feedback tu, so kita boleh lah bagi feedback dekat kita punya client. Kita macam kita bagi dia 5 star ke dan sebagainya, kita komen yang bagus-bagus ke, sebabnya mungkin proses handover tu smooth je kan, so dia pun tak cerewet dan sebagainya, so kita pun bagi dia 5 star. And then kebiasaannya masanya juga klien pun akan review kita, akan bagi kita star. So kalau kita open ok apa semua, biasanya kita akan dapat 5 star. Sebab apa? Kita adalah pemenang. Kecuali masa proses handover tadi kan, kita terbagi salah file ke dan sebagainya ke, klien minta lain, kita bagi lain ke apa semua ke. So kalau jadi macam tu, mungkin susah lah kita dapat 5 star tu sebab masalah kita kan. Tapi kalau kita bagi je apa yang klien tu nak, biasanya memang kita akan dapat 5 star lah, sebab kita adalah pemenang. Okay, faham Okay, so untuk contest tip and tricks, contest pun ada tips and trick. Bukan setakat job saja, contest pun ada tips and trick. Okay, tapi sebelum kita pergi contest tips and tricks, ada apa-apa soalan ke nak tanya? Mungkin nak tanya mengenai cara nak masuk kontes ke, ada yang tak apa faham ke, nak klik dekat mana ke dan sebagainya. Okay, boleh tanya. Mudah ni kan kontes kan, coach ni semuanya mudah ni, semuanya tak ada soalan ni kan. Okay, so bagus lah, kalau tak ada soalan bagus, maksud semua tuan-puan faham lah dengan apa yang saya cuba sampaikan kan. Okay, so kita dah line clear. Cik Adam ni bagus, dia tak ada peserta yang fokus dia dengar kan, semua dah faham. So bagus lah, saya harap Cik Adam ni boleh jadi kita punya salah seorang success story kan. Sebab dia dah hadam nak semua apa yang saya share ni. Sebab kalau nak ikutkan, segala yang saya share ni dah tak adalah nak nyuruk-nyuruk ke apa ke, nak simpan-simpan ke apa, tak ada. Memang segala ilmu yang saya tahu, semua tu lah saya share. Mungkin saya ni jenis banyak membebel sikit kan, tapi siapa-siapa yang take note poin-poin saya tu, mungkin lebih dia ada advantage lah kat situ. Siapa yang take note kan, dengan saya macam membebel, panggil lebar orang benda-benda kan, tapi sebenarnya itu semua adalah kalau ikutkan poin-poin penting tu sebenarnya. Okay, boleh Okay, so kita akan pergi kepada contest tips and trick. Contest pun ada tips and trick juga. Okay, yang pertama, tips untuk contest adalah choose guaranteed contest. Apa tu guarantee tu? So kita hanya pilih contest yang ada tagging guarantee tu, yang warna hijau tadi. Yang masa mula tadi kan, yang kita share pasal tagging sebagainya kan, ada tagging guarantee warna hijau. Sebenarnya macam dekat gambar ni, kita pasang dekat bahagian bawah tu. Bahagian bawah tu dekat harga dia ada tulis guarantee, ada tagging guarantee. So kita hanya pilih kontes yang ada guarantee tu saja. Selain daripada tu, kita jangan pilih. Tu je. Jadi kalau masuk contoh kat depan ni, kita tengok dekat bahagian atas tu, kontes yang dekat atas
adalah berharga RM616. Oh, banyak tu. Dia punya hadiah dia banyak, RM616. Okay, tapi kita tengok tak ada garanti. And then kita tengok pula yang bawah dia RM164 je. So macam murah kan. Murah je kalau compare dengan atas tu. Tapi dia ada garanti.